Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebulat suara. Sebulat suara tuan-tuan bersetuju untuk menghantar warkah rayuan kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk merayu supaya Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan full pardon ataupun pengampunan penuh. Satu warkah juga, saudara, akan dihantar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Dan selain daripada tanda tangan yang dikumpulkan di kalangan ketua-ketua UMNO bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian, dalam masa yang sama juga sudah wujud petition-petition yang dikelolakan oleh pihak NGO, sudah juga wujud apa yang dipanggil sebagai memorandum yang dihantar oleh kawan-kawan kita yang berada di dalam UMNO, tuan-tuan, di kalangan akar umbi UMNO yang telah juga menurunkan tanda tangan merayu supaya Kebawah Duli Tuanku dapat menggunakan kuasa beliau di bawah Perlembagaan Persekutuan perkara 42 untuk sama ada memberikan pengampunan penuh ataupun pengampunan saja ataupun meringankan hukuman ataupun menunda hukuman. Ini 4 perkara yang boleh dibuat oleh Kebawah Duli Tuanku, tuan-tuan. Ini tidak memerlukan proses melalui pardon board ataupun lembaga pengampunan. Untuk makluman tuan-tuan, di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa mutlak kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan. Sama ada pengampunan tu pengampunan penuh ataupun pengampunan biasa, kan? Beza pengampunan penuh dengan pengampunan biasa. Pengampunan penuh, tuan-tuan, orang tu keluar seolah-olah dia tidak ada melakukan sebarang kesalahan. Kalau dia dah duduk dalam penjara 8 bulan yang dia punya gaji tu tak dibayar, kerajaan bayar gaji dia. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat full pardon. Lepas tu dia dapat balik, pendapatan yang dia hilang ketika dia berada di dalam tahanan. Ataupun Kebawah Duli Tuanku boleh mengurangkan, contohnya 12 tahun dikurangkan jadi 2 tahun, dikurangkan jadi 3 tahun, 4 tahun. Itu atas budi bicara Kebawah Duli Tuanku. Dan satu lagi benda yang boleh dibuat oleh baginda tuanku. Contohnya sekarang ini kita tahu bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menubuhkan RCI. Kan? Bila kerajaan bersetuju menubuhkan RCI, tuan-tuan, ini bermakna, saudara, bahawa akan ada satu siasatan ke atas dakwaan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas yang mengatakan bahawa hakim-hakim dilantik tidak melalui proses Judicial Appointment Commission. Tak ada cadangan dari Datuk Seri Najib Tun Razak. Begitu juga ada dakwaan yang dibuat yang mengatakan bahawa berlakunya pendakwan terpilih, campur tangan eksekutif, pendakwan berniat jahat, pendakwaan yang bermotifkan politik, itu semua boleh menyebabkan pembicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang tidak mempunyai konflik kepentingan seperti mana Nazlan, tuan-tuan. Jadi, saudara, banyak kaedah. Jadi, sementara nak menunggu RCI mungkin makan masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh jadi. Sementara tu takkan nak biarkan Datuk Seri Najib berada dalam penjara. Jadi, dengan limpah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, dengan ehsan baginda tuanku, Datuk Najib boleh mendapat penangguhan hukuman. Maknanya, dia boleh keluar bila-bila masa. Ini kena faham. Bila-bila masa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Yang Di-Pertuan Agong, tuan-tuan, ada kuasa untuk menangguhkan
hukumannya dijalani oleh Datuk Seri Najib, biar RCI bersidang dulu, lepas RCI mendapati Datuk Seri Najib tetap bersalah, sambung balik dalam penjara. Boleh. Boleh tuan-tuan boleh. Cuma kita harap supaya dapatlah keadilan saudara. Okey. Ini benda-benda yang mungkin ramai tak tahu, kita nak bagi faham. Maknanya saudara, kalau misalnya tidak melalui Pardon Board, kalau melalui Pardon Board ni dia ada beberapa syarat yang perlu Pardon Board ni saudara ya. Saya nak beritahu, Pardon Board ni contohnya pertama sekali ianya mesti diinitiate oleh Peguam Negara. Peguam Negara buat paper apa semua sekali kepada Pardon Board. Kemudian ahli dia siapa? Selain daripada Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong, ahlinya ialah Perdana Menteri. Ahlinya juga ialah AG ataupun Peguam Negara. Ahlinya juga ialah Menteri Wilayah ataupun sekarang ni Menteri Wilayah ialah Perdana Menteri. Maka dia boleh letak proksi dia. Dan 3 orang yang dilantik oleh Kebawah Duli Tuanku. Adakah Tuanku terikat untuk mendengar nasihat daripada Pardon Board? Tidak, tuan-tuan. Ini nak beritahu Tidak. Tuanku tidak terikat untuk mendengar nasihat daripada Pardon Board. Tetapi lazimnya kalau ikut prosedur biasa, Pardon Board kalau memberikan pengampunan, dia kena bagi pengampunan kepada orang yang sudah melalui hukuman tu 1/3 daripada hukuman dia. Macam Datuk Seri Najib, dia kena 12 tahun penjara, maka kena 4 tahun baru boleh Pardon Board memberikan pengampunan. Jadi kalau melalui proses Pardon Board, ada kemungkinan besar tuan-tuan, disebabkan prosedur ni ada yang tak cukup, maka permohonan pengampunan Datuk Seri Najib boleh ditolak. Itu sebabnya tadi kita memutuskan untuk merayu kepada Kebawah Duli Tuanku agar Tuanku dapat menggunakan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, menggunakan budi bicara Baginda sendiri. Maknanya dia ada full authority untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib. Dan pengampunan ini boleh diberikan pada bila-bila masa. Maknanya apa? Maknanya harapan untuk Datuk Seri Najib bebas sebelum raya masih ada. Alhamdulillah. Masih ada. Dan satu lagi maknanya, ada kemungkinan besar bila majlis pertunangan anak anda Datuk Seri Najib. Anak anda Datuk Seri Najib ni insya-Allah saudara Ashman akan bertunang pada 29 hari bulan April ini. Jadi kita rayu kepada Kebawah Duli Tuanku, kan? Ini anak boleh dikata anak kesayangan Datuk Najib lah, kan? Kita harap dapatlah ihsan daripada Baginda Tuanku, dapat membebaskan Datuk Seri Najib supaya beliau boleh bersama-sama dengan anak anda beliau dalam majlis pertunangan anaknya itu nanti insya-Allah. Itu mukadimah saya pada malam ni, saudara. Kalau ikut Pardon Board, kalau misalnya Datuk Seri Najib gagal mendapat pardon, dia kena tunggu tuan-tuan sekurang-kurangnya 3 tahun baru dia boleh memohon sekali lagi. Tetapi di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong tidak terikat dengan jumlah hukuman minimum yang perlu dilalui oleh Datuk Seri Najib. Dan tidak terikat, dia bila-bila masa saja boleh memberikan pardon. Sama seperti Sultan Muhammad kelima memberikan full pardon ataupun pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu Baginda Tuanku menggunakan kuasanya di bawah perkara 42.